صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة وسلاما دائمين متلازمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi Surau, tuan-tuan ahli jawatan kuasa Surau Nurus Salam, para guru, alim ulama, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat kasih sayangnya Allah kepada kita. Maka pada malam ini Allah kurniakan kepada kita kelapangan, Allah kurniakan kepada kita kekuatan iman, Allah berikan kepada kita kesihatan yang baik. Maka adalah kita di sini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita kekuatan untuk duduk di dalam majlis ilmu, bila Allah berikan kepada kita sibuk dalam hal urusan akhirat, ketahuilah bahawa tanda itu tanda Allah kasih dan Allah sayang kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya keluar daripada rumah 6.30. Haji Fazullah telefon, Ustaz, jalan jam, tak boleh nak exit persiaran, exit Pulai Jaya. Saya ingat nak guna jalan depan UTM, takut sekejap lagi di situ pun jam juga. Tengok Waze bawa jalan exit Pulai Jaya. Saya pun nak percaya kepada Cikgu Always ni. Bila exit, lepas naik tol tu, exit terus jam. Dalam hati kata, tadi Haji bagi tahu dah, jam, gagah juga. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, exit tu jam, saya pun tengok kiri kanan line clear, U-turn balik. Naik tol 5 kedai, jauh lah. Pukul 7 baru nak naik tol, tuan-tuan sekalian. Tol 5 kedai.
lebih kurang dalam 21 km daripada exit tu nak pergi, nak pusing balik, sedangkan dah duduk dekat dah. Tapi tuan-tuan, saya bayang kalau jam macam tu 45 minit, sejam lagi pun belum tentu saya sampai sini. Lebih baik jauh sikit tapi sampai on time tuan-tuan. Masbuk 3 rakaat. Gagah. Kalau tidak tuan-tuan tunggu saya. Kalau saya duduk juga ihdinas siratal mustaqim tu, tuan-tuan tunggu saya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu nak datang ke tempat tuan-tuan ni, walaupun kilometernya dengan rumah saya lebih kurang dalam 27-28 kilometer, tetapi jam dia kena target 1 jam. Saya kalau kuliah di Pasir Gudang tuan-tuan, 6.30 saya berani, 6.30 keluar rumah, 6.40 pun berani naik tu Senai Desaru. Naik tol Senai Desaru, yang tu pijak minyak berdiri tuan-tuan, jalan kosong. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya bagi tahu kepada Ustaz Azim, hang kalau kuliah di Nurus Salam, hang kena bajet 45 minit ke 1 jam trafik, walaupun kilometer dekat tapi jam tuan-tuan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, jam macam mana pun bila sebut majlis ilmu ni tuan-tuan, dia rasa nikmat, dia rasa ruh. Saya tahu hari tu Ustaz Azim dia kata dia datang lambat, dia kata jemaah tunggu, terkejut dia. Selalunya tuan-tuan, surau-surau masjid ni kalau ustaz datang lambat, anak murid cerah. Tapi surau Nurus Salam ni hebat, kalau setakat tok guru lewat 15 minit, 10 minit, jemaah tunggu. Sebab apa tuan-tuan? Kerana nak mengaji. Nabi SAW, Nabi sebut dalam hadis Nabi kata apa? Man kharaja fi talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Nabi sebut dalam hadis Nabi, sesiapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu, diganjarkan kepadanya pahala seperti mana jihad fi sabilillah hatta yarji', sampai dia balik ke rumah dia asal lagi. Bermaksud tuan-tuan, kita duduk saja atas kapet, duduk dalam aircon, ganjaran pahala Allah bagi. Macam mana kita jihad fi sabilillah? Bermaksud mujahadah untuk melawan hawa nafsu, duduk dalam majlis ilmu ni tuan-tuan, Allah bagi macam perang. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, siapa yang pergi menunaikan, siapa yang duduk dalam majlis ilmu, dikurniakan kepadanya seperti mana pahala berhijrah, hijrah kepada Nabi SAW. Tuan-tuan hebat. Dalam hadis yang lain lagi Nabi sebut, man talabal ilm takaffalallahu lahu birizqih. Nabi kata, siapa yang menuntut ilmu, yang keluar daripada rumah untuk mengaji, untuk nak mengeluarkan dirinya daripada kejahilan kepada nur cahaya, nur keimanan dan keilmuan, maka kata Nabi SAW, takaffalallahu lahu birrizqih. Tuan-tuan, Allah pahatkan, Allah ukirkan, Allah peterikan nama kita sebagai satu orang takaffalallahu lahu birizqih, satu orang yang Allah jamin rezekinya cukup. Allah mencukupkan rezeki orang yang duduk dalam majlis ilmu ni. Walaupun tuan-tuan gaji bukan banyak, pencen tengah 2,000 lah. Walaupun kita hari ni tuan-tuan sibuk kerja, gaji 3,000, gaji 5,000, tapi tuan-tuan Allah cukupkan rezeki dengan gaji 3,000, gaji 5,000, boleh bela anak 5, tak minta pada siapa pun. Walaupun kerja postman gaji 1,700, tak pernah minta sedekah pun. Allah cukupkan rezeki itu. Rupa-rupanya bila kita tengok kenapa Allah cukupkan rezeki, kerana dia ni satu orang yang melazimi majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada orang yang tak pernah duduk, tak pernah bersila dalam majlis ilmu.
umur 50, 47 tahun tak pernah sila dalam majlis ilmu. Waktu orang mengaji, waktu orang duduk dalam majlis ilmu, dia sibuk dalam hal urusan keduniaan. Tapi tuan-tuan, dia tak dapat jaminan Nabi yang Nabi sebut, takaffalallahu lahu birizqih. Bermaksud tak ada garanti daripada Allah yang rezekinya cukup. Sebab itu dia bekerja penat bagai nak mampus. Dapat gaji 10,000, 15,000 pun tak cukup. Hatta yang dikejar tak dapat, yang digendong berciciran. Kerana apa tuan-tuan? Kerana dia tak nampak fadilat besarnya duduk dalam majlis ilmu. Seperti mana Allah cerahkan kepala otak kita, Allah cerahkan hati kita, yang kita nampak ganjaran duduk dalam majlis ilmu ni cukup besar. Walaupun tuan-tuan setiap malam duduk dalam majlis ilmu, setiap malam ustaz datang cakap perkara yang sama, tapi tuan-tuan, kerana kita yakin pahala yang Allah sebut, yang Nabi janjikan, yang Allah janjikan untuk kita, maka kita bersila dalam majlis ilmu walaupun setiap malam ustaz datang ulang benda yang sama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bila Allah berikan kepada kita tuan-tuan kesempatan duduk dalam majlis ilmu, maka para hadirin sekalian, kita gunakan peluang ini untuk kita buktikan kepada Allah yang kita duduk di atas dunia ini sebagai tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita nak teruskan pengajian kitab kita pada malam ini. Kitab 40 hadis akhir zaman, hadis yang ke-15. Tuan tengok kitab hadis yang ke-15. Pada bulan lepas kita tengok sebab kebinasaan seseorang. Habis dah yang ke-14. Malam ni kita tengok hadis yang ke-15. Dua golongan penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة بخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. رواه مسلم. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka, kedua-duanya belum pernah kulihat. Pertama, golongan penguasa yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mereka berlenggang-lenggok waktu berjalan, menggayung-gayungkan bahu. Kepala mereka bagaikan bonggol, iaitu sanggul di atas kepala mereka bagaikan bonggol unta yang condong. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium bau harumnya. Sesungguhnya bau harum syurga itu sudah tercium dari jarak perjalanan yang sangat jauh. Hadirin, tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan kepada kita dua golongan yang dijamin jadi ahli neraka.
bermaksud akan menjadi tetamu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni penghuni neraka. Para hadirin sekalian, tadi saya sebut kita ni sebagai tetamu. Bila sebut tetamu, tuan-tuan, saya, tuan-tuan, lembu, kebau, itik yang duduk di atas muka bumi Allah, kita tetamu. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, orang sebut duyufur rahman, tetamu yang Allah jemput, yang Allah sayang, yang Allah kasih. Tetapi para hadirin sekalian, bila kita duduk di atas muka bumi sebagai tetamu, tuan-tuan, tetamu ni sifat dia tak lama. Sifat sebagai seorang tetamu, dia takkan kekal lama. Sebab itu para hadirin, kita tengok adik-beradik kita, pak long, pak ngah, pak cik, bapak, saudara, birah kita datang ke rumah kita masa hari raya korban baru ni. PKP tak boleh jalan. Bila raya korban kerajaan buka boleh raya, ramailah adik-beradik datang ziarah di rumah kita. Maka kita layan mereka sebagai tetamu. Para hadirin sekalian, hari ini mereka ada ke tak ada di rumah kita? Tak ada dah. Bermaksud bila sebut sebagai tetamu, duyuf, bahasa Arab sebut ad-duyuf. Bila sebut sebagai tetamu, tuan-tuan, tetamu ni Nabi kata layan dia sebagai tetamu 3 hari. Kalau dia datang di rumah kita, tuan-tuan, kita layan dia dengan layanan yang special. Berapa lama Ustaz? 3 hari sebagai ad-duyuf. Lepas daripada 3 hari, kita tak sebut tetamu. Kita tak sebut tetamu, tuan-tuan. Sebab itu kita yang disebut sebagai tetamu di atas muka bumi Allah, kita juga tidak bersifat lama. Kita, saya, tuan-tuan, lembu, itik, ayam, kebau, semuanya akan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai tetamu, alangkah beruntungnya kita sebagai tetamu di atas muka bumi Allah, dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Boleh naik motor, start motor datang ke surau, boleh pergi kerja dalam keadaan sempurna, kemudian cukup bulan dapat duit, anak bini ada makan, di rumah ada aircon, semua kelengkapan dan kenikmatan itu kita kecapi sebagai tetamu di atas muka bumi Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tidak bersyukur dengan kesyukuran yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita di antara satu orang hamba yang Allah tak pandang seandainya manusia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tuan-tuan bayang pelarian Rohingya yang mendarat di Indonesia 300 orang baru ni, 3-4 hari lepas Kementerian Indonesia buat satu pengumuman 300 orang pelarian Rohingya mendarat di satu pulau di Indonesia yang mereka sabitkan sebagai pendaratan yang paling besar bermula daripada 2015 sampai 2020. 300 orang jumlah pelarian. Tuan-tuan, kalau kita sebut sebagai tetamu di atas muka bumi Allah, siapakah mereka? Bukankah mereka juga sebagai tetamu? Ya, mereka tetamu. Tetapi tuan-tuan, apabila ditemu ramah oleh wartawan, apa yang disebut di kalangan pendatang Rohingya itu, tuan-tuan, mereka kata apa? Kami berada di atas lautan, berlayar di atas lautan selama 4 bulan lamanya. Tuan-tuan, 4 bulan. Ikut di mana saja angin bawa, di mana saja bot berjalan, di situ mereka akan berlabuh. Para hadirin sekalian, bila berlabuh, tuan-tuan, apabila wartawan temu ramah, mereka kata apa? Di kalangan mereka terputus bekalan makanan sehingga sanggup meminum air kencing sendiri. Tuan-tuan, atas bot, tuan-tuan pernah tengok bot Rohingya macam mana padat dia? Tak macam feri tuan-tuan naik pi Langkawi, tak macam bot tuan-tuan naik pi mancing dah. Padatnya sampai ke atas bumbung ada orang. Di mana saja ada ruang diisi dengan manusia. Tuan-tuan bayang hujan basah tak? Basah. Panas kena tak? Kena.
Bahkan yang paling ramai dalam bot tu tuan-tuan, wanita dan kanak-kanak. Para hadirin sekalian, siapa yang lebih mulia, kita ataupun mereka yang lebih mulia? Allah sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu wahai manusia, bukan duit banyak, bukan kereta besar, bukan yang datang sembahyang semata-mata, bukan yang pergi kerja semata-mata, tetapi yang disebutkan yang paling mulia takwa. Seandainya ruhiyah itu takwanya lebih tinggi daripada kita, walaupun mereka diusir daripada negara mereka, walaupun mereka tidak mempunyai kecapi nikmat yang kita miliki, seandainya takwa itu lebih tinggi daripada kita, ketahuilah Allah lebih sayang mereka daripada kita. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita yang Nabi sebut dalam hadis ni, dua yang akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila sebut berkaitan dengan neraka, satu orang sahabat, Huzaifah bin Yaman, Huzaifah, dia kata apa tuan-tuan? Satu hari Nabi SAW, Nabi pernah buat seminar kepada para sahabat. Nabi buat kursus kepada para sahabat, khusus menceritakan berkaitan dengan neraka. Nabi cerita berkaitan dengan syurga. Seharian tuan-tuan, Nabi hanya berhenti semayang, berhenti makan, lepas tu sambung balik. Bermaksud bila cerita berkaitan dengan urusan akhirat ni bukan satu benda yang remeh. Nabi buat seminar. Kata Abdullah bin Umar, dia kata apa? Bila kami tengok Nabi SAW, kata Ibnu Umar, kami tengok Nabi pada satu hari, Nabi naik di atas mimbar, Nabi berkhutbah. Apabila sampai perkataan, ingatlah kalian berkaitan dengan neraka Allah, lalu kami dapati air mata bercucuran keluar daripada kelopak mata Nabi, sehingga membasahi pipi dan janggut Nabi. Nabi menangis teresak-esak tuan-tuan sekalian bila sebut berkaitan dengan neraka. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, semua akan menuju ke dalam satu perjalanan yang cukup jauh. Sebab itu tuan-tuan, akhirat tidak ada masa, akhirat tidak ada jam, dan tidak ada bilangan yang tuan-tuan yang kita boleh bilang. Tak ada hari, tak ada bulan, tak ada minggu, tak ada second, tak ada benda ni. Nak kata lama, lamanya tak terkata lamanya. Sebab itu para hadirin sekalian, dan Nabi SAW, Nabi kata dua golongan yang akan menjadi tetamu neraka. Yang kita tahu tuan-tuan, neraka Allah akan disaksikan oleh semua penduduk mahsyar. Tak kira lah dia tu ahli syurga ataupun ahli neraka, tetapi kesemua penduduk mahsyar akan diberikan oleh Allah tengok bagaimana percikan lidah neraka itu menjeler-jeler keluar. Lalu pada ketika itu tuan-tuan, Allah sebut waji'a yawma idzin bi jahannam yawma yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Allah sebut dalam surah ini tuan-tuan, Al-Fajr ayat 23. Allah kata apa? Apabila diperlihatkan kepada mereka tentang api neraka jahannam, lalu pada saat itu manusia akan ingat apa yang mereka pernah lakukan di atas dunia dulu. Lalu tuan-tuan, apakah ingatan itu akan memberikan manfaat kepada mereka, sehingga kan pada ketika dan keadaan itu penduduk mahsyar yang didapati dijatuhkan hukuman bersalah, lalu mereka akan sebut apa? Ya laitaha kanatil qadiyah, ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematian itu menjadi pemutus segala-galanya. Ya Allah, alangkah baiknya kami duduk lena dalam kubur, jangan bangkitkan kami di mahsyar ini ya Allah. Para hadirin sekalian, bermaksud ungkapan ini akan disebut orang yang lalai di atas dunia.
Yang pasti kita semua tuan-tuan tak tahu siapa yang akan sebut perkataan ini, tetapi sudah pasti yang sebut ini adalah ahli neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut golongan yang pertama, Nabi kata apa tuan-tuan? Wanita yang berpakaian tetapi pakaiannya seperti mana? Bertelanjang. Ni tuan-tuan sekalian, yang ustaz duk datang ceramah, yang orang duk mai duk datang cerita kepada kita, duk ambil tang mana hadis. Ni dia hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nabi kata apa tuan-tuan? Golongan wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang. Tuan-tuan tengok apa musannif pengarang kitab ni dia sebut apa tuan-tuan? Kita baca sikit nak ambil keberkatan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Apa yang disebut oleh musannif pengarang kitab ni, dia kata apa? Kebenaran sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita lihat pada keadaan masyarakat hari ini. Ada golongan yang mudah sahaja memukul orang itu dengan cemeti. Tuan-tuan, tadi Nabi kata apa? Nabi kata cambuk. Cambuk ni bangsa apa? Dia bangsa jenis pemukul. Tuan-tuan, kalau naik kuda, nak bagi kuda tu laju, tuan-tuan pegang satu cemeti ni, satu pemukul ni, ya, tuan-tuan ketuk belakang kuda tu. Kuda tu penat kah? Lelah kah? Sakit kah? Yang penting aku nak laju. Yang penting aku sampai. Berat 200 kilo pun aku tak kisah. Yang penting dia buat kerja dia sebagai kuda. Ya, buat macam tu. Lagi kuat tuan-tuan ketuk, lagi laju dia akan lari. Sagi kita nak tengok tuan-tuan, ini bukan nak cerita soal pemerintah dan politik, tapi ini soal Nabi sebut golongan pemerintah yang akan menjadi tetamu neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah sekalian, apa yang disebut oleh musannif kitab ni, dia kata apa? Mereka bertindak dengan hukum rimba. Terdapat banyak wanita yang berpakaian tetapi dalam keadaan bertelanjang. Maksudnya, kalau mahu dikatakan berpakaian pun boleh, kerana masih ada secarik kain di atas badannya. Dan kalau mahu dikatakan bertelanjang pun boleh, kerana walaupun berpakaian tetapi hanya dengan secarik kain dan anggota tubuh yang lain semuanya dibuka, maka serupalah dengan bertelanjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita dah kepada kita yang hidup ni tuan-tuan, kita ada anak perempuan, kita ada isteri, kita ada menantu wanita. Para hadirin sekalian, ambil pengajaran apa yang Nabi sebut dalam hadis ni. Jangan kita pandang remeh berkaitan dengan apa yang disebut ini. Kerana tuan-tuan, dalam hadis yang lain yang nanti kita akan jumpa, Nabi kata apa? La yabqa minal islamun illa ismuh. Tidak akan tinggal lagi di atas dunia ini melainkan namanya Islam, tetapi perangainya tak macam Islam. Macam mana kita nak bezakan perempuan muslimah di akhir zaman lah ni tuan-tuan? Tuan-tuan, kalau masuk Paradigm Mall, tuan-tuan tak boleh beza mana satu wanita muslim, mana satu orang Cina. Sambil-sambil tuan-tuan duk pilih kasut raya dalam Padini ke, sambil tuan-tuan duk pilih, tuan-tuan tengok gaya nampak macam Cina tapi cakap Melayu. Tengok pula lelaki dia datang dengan seluar pendek, rambut macam duri landak tuan-tuan, warna-warni. Wih, rambut warna-warni, putih ada, perang ada. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita pun jadi blur. Laki nampak macam Siam, bini nampak macam Cina. Rupa-rupanya tuan-tuan Melayu Islam. Benarlah hadis yang Nabi sebut ni. La yabqa minal islamun illa ismuh. Islam tak ada tinggal apa. Tuan-tuan para hadirin sekalian, kalau jenis macam ni tuan-tuan, apakah mereka tidak tahu halal dan haram? Apakah mereka tidak mendengari nasihat-nasihat? Bahkan tuan-tuan, di kalangan mereka boleh berhujah berkaitan dengan hujah menutupi aurat. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, diceritakan kepada mereka berkaitan dengan kebenaran, diceritakan kepada mereka berkaitan dengan azab api neraka Jahannam, hadis ni tuan-tuan tak bau syurga,
walla mustakbiran ka'an lam yasma'aha. Tuan-tuan, dengan sombongnya mereka berpaling daripada apa yang disampaikan kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan, tak pelik kalau pergi Mekah boleh tutup aurat, balik Mekah boleh buka. Apa ada masalah? Pakai kain telekung, kain semayang, hanya semata-mata nak pergi ke Mekah sahaja. Bila balik tuan-tuan, dia kata apa? I tak nak hipokrit. Ni diri I yang sebenar. Belum sampai masa lagi. Tuan-tuan, berapa banyak statement ini dikeluarkan? Tak kira tuan-tuan, para artis ke, adik-beradik kita ke, kadang-kadang tuan-tuan nak sebut hajah rasa malu. Umur 42 tahun, 48 tahun, duk mandi swimming pool pakai bikini. Rupanya tuan-tuan, waktu umur 40 dah pergi buat haji dah. Suami datuk, isteri datin. Bila pergi bercuti di hotel 5 bintang, no, pergi bercuti di Lexus, pergi bercuti di mana tuan-tuan, dia tak kira. No, mandi pakai swimming pool, berenang. Wah, duk kepak. Para hadirin sekalian, bila kita tengok hajah, pelik ataupun tidak, tak berasa pelik pun. Kenapa tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian? Kerana hidayah tak sampai kepada mereka. Sebab itu muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila Nabi SAW, Nabi sebut, la yabqa minal islamun illa ismuh. Islam di akhir zaman hanya tinggal nama saja. Betul lah tuan-tuan, nama sedap Abdul Rahman macam sahabat Nabi. Bahkan Abdul Rahman al-mubashshiruna fil jannah, 10 orang dijamin syurga. Nama sama macam nama Nabi. Tetapi tuan-tuan, jahat apa yang dia tak buat? Segala bentuk jenayah semua dia buat. Nama cantik Khadijah macam bini Nabi, tetapi tuan-tuan, akhlak tak sama macam akhlak Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu bila Nabi SAW, Nabi sebut berkaitan dengan pakaian ini tuan-tuan. Hari ini tuan-tuan tengok model-model dalam TV. Tuan-tuan tengok artis-artis, bahkan yang berhijab kemudian buka hijab balik. Dia berhijab, buat tudung dia tak laku, dia buka hijab balik. Dia kata, saya tak boleh hipokrit dengan diri saya. 3 tahun saya berhijab, tapi jiwa saya memberontak. Inilah jiwa saya yang sebenar. Dia buka tudung. Tuan-tuan tengok para artis yang buat bisnes baju, meniaga baju. Kita pun tuan-tuan, jenis anak-anak dara zaman lah ni, nak pakai baju yang viral-viral yang ada nama. Asal saja baju tu ada brand, artis buat, dia pun beli. Bila kita tengok dia pakai baju tuan-tuan, macam telanjang. Macam telanjang. Tuan-tuan boleh tengok benda ni. Tuan-tuan boleh pergi cari benda ni. Bahkan kadang kita tak cari, dia tayang depan kita. Kita pun tengok tuan-tuan. Tak tengok pun rezeki. Bukan senang nak tengok badan 36, 28 ni, bukan benda mudah. Ustaz, kami tengok dah Ustaz. Bila kami tengok? No, masa 28 kahwin dengan bini. Masa kahwin dengan bini, badan cantik tuan-tuan, cutting cantik. Lah ni bini jadi Doraemon. Dia duk sedap tengok hak orang lain ni. Sambil duk makan bihun sup di R&R tu tuan-tuan. Ni, mata duk relin. Abang tengok siapa tu? Dah ni, duk tengok tu. Duk tengok tu. Dia duk pusing tu. I tak tengok siapa, duk makan, tengok ayang ni. Sebenarnya tuan-tuan, jenis perangai kita. Orang lelaki ni bukan dia nak tengok sangat, tapi orang tayang, kita tengok rezeki. Dah ustaz kata, pandang jangan pandang, kali kedua haram. Kali sekali tu tuan-tuan, dia kata kali pertama ni dia tenung sampai puas. Kali pertama tak apa, dia tengok tak lepas. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan tenung macam ni, tuan-tuan jangan lepas. Woi, kemasak ni duk mengajar tenung orang pula. Kalau tuan-tuan tengok anak dara pakai ketat-ketat, tuan-tuan tenung tak lepas, sekali dia tarik pekan dia ni, baju dia duk tarik. Apa tak kena ni? Sekali dia tengok tudung, sedangkan dia pakai tu nak tunjuk pada kita. Bila tuan-tuan tengok tenung lama-lama, dia merasa tak senang. Iyalah tuan-tuan, rezeki depan mata. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab itu tuan-tuan, yang boleh jaga berkaitan dengan aurat ni siapa?
Ni dia, kita ayah-ayah, ketua keluarga. Anak nak keluar tuan-tuan, tanya anak, anak nak pergi, nak bawa isteri pergi kenduri kahwin, yang nak pakai baju mana hari ni, suruh bini kita angkat baju, kita tengok okey, QC pas. Ni dak tuan-tuan, kita tengok bini kita, isteri kita asal seluk jalan. Rupanya tuan-tuan, bila pergi kenduri kahwin, orang lain pula duk tenung bini kita, walaupun bini kita 68. Jangan duk kata bini kita 68 tak ada orang kenal. Kalau tidak tuan-tuan, tak ada lah umur 90 tahun nenek kenal rukun. Bukan boleh kira orang kita lah ni tuan-tuan. Akhir zaman ni manusia pelik-pelik. Dia tengok punggung lembu, dia tengok macam punggung orang perempuan. Jadi tak pelik kalau bini kita 68 orang duk teliur kat bini kita, tak pelik. Sebab itu para hadirin sekalian, jadi kita nak jaga sungguh sebagai ketua keluarga, sebagai ayah, kita nak pastikan ahli keluarga kita yang Allah sebut dalam Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Bila bangun di hari mahsyar kelak, penduduk mahsyar, orang yang dijamin syurga, satu orang ayah, dia akan cari mana anak dia, mana isteri dia. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ketika itu mereka akan berpelukan dengan kegembiraan. Kita nak jadi benda ni tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak adakan benda ni dalam rumah tangga kita. Sebab itu tuan-tuan, yang boleh jaga kita, yang boleh pelihara ahli keluarga kita, takwa. Takwa ni bangsa apa Ustaz? Tok Khatib duk sebut selalu. Tuan-tuan, kalau kereta tuan-tuan naik, tuan-tuan tekan 200 km per jam punya laju. Bila tuan-tuan tengok kereta di depan brek, tuan-tuan boleh berhenti. Walaupun 200 km sejam, tuan-tuan nampak dah di depan tu nampak bahaya, tuan-tuan boleh tekan brek. Tuan-tuan nampak lampu merah, tuan-tuan boleh tekan brek. Bermaksud kalau kenderaan dia ada brek. Tapi tuan-tuan, kalau manusia dia tak ada brek tuan-tuan. Ustaz, Malaysia ada undang-undang, negara kita ada undang-undang. Tuan-tuan, kalau kata undang-undang, polis pun manusia. Kalau kata tentera pun manusia. Dia juga tidak juga melakukan kesilapan. Sebab itu para hadirin sekalian, yang boleh jaga kita takwa. Takwa ni dia akan break. Tuan-tuan, kalau diri kita ada takwa, hati kita akan cantik tuan-tuan sekalian. Teknologi yang hebat ada pada kereta lah ni tuan-tuan. Dia boleh jalan sendiri, brek sendiri, jalan sendiri, brek sendiri. Kalau orang yang ada takwanya tinggi para hadirin sekalian, dia pergi mana pun dia takkan bimbang kerana ada benda protect diri dia. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, perempuan ni tuan-tuan, wanita ni bersifat dengan sifat yang bengkok. Orang perempuan jenis lembut. Jadi para hadirin, kalau kita nak lentur dia mengikut kehendak kita, maka kita juga kena lembut, pelan-pelan kepok. Kalau tuan-tuan pegang, tuan-tuan nak lipat, sudah lajak ke macam mana? Baru wanita, bab pemimpin tak masuk lagi ni. Lajak 10 minit boleh kot? Boleh, baik, insyaAllah. Azan insyaAllah. Bismillah.
Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita lajak sikit 10 minit insya-Allah. Cerita berkaitan dengan wanita ni tuan-tuan sekalian. Jadi kita ambil sama-sama ibrah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut berkaitan dengan pakaian ni tuan-tuan. Jangan kita pandang remeh. Walaupun tuan-tuan kita tengok stokin tu benda yang paling remeh, tapi para hadirin sekalian, di hari akhirat kelak kita akan tengok betapa banyaknya wanita yang akan dihumban kerana tidak pakai stokin. Betapa banyaknya wanita yang akan dihumban dalam neraka Allah kerana tidak memakai ni, menutup aurat dengan menutup yang cantik. Kalau pakai tuan-tuan, pakai baju kurung, pakai hand sock di dalam ni, tutup kat sini, RM6 ya sekalian. Kalau kita beli kepada isteri kita, tak rugi pun, RM6 sahaja dia pakai sini. Bila dia buat kerja, pergi kenduri kahwin, dia tolong buat kupas bawang semua, aurat dia terjaga. Para hadirin sekalian, bila mak dan ayah mencerminkan kepribadian muslimah, maka ia akan dicontohi oleh anak-anak. Anak-anak ni tuan-tuan, dia tengok apa yang mak dan ayah buat. Sebab itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, jangan terpengaruh dengan pakaian-pakaian yang terkini. Kadang-kadang tudung tuan-tuan mahal, RM80, RM120 tudung di butik-butik, tapi bila beli dah lah beli mahal dah. Tapi sayang tuan-tuan, tak patuh syariah. Lebih baik tudung yang kita beli kain cotton biasa ya. Lebih baik tuan-tuan tengok tudung yang anak-anak kita pakai tu, yang pergi sekolah tu, tudung bulat tu kan. Kadang-kadang tuan-tuan tudung RM20 melayakkan kita duduk dalam syurga. Lebih baik daripada tudung, lebih baik tudung RM20 daripada tudung RM120. Mahal saja tuan-tuan, siap dengan bunga-bunga rama-rama di sini ni. Dia buat dengan rama-rama, tapi tudung betul-betul ikut gini kan. Kadang kita bukan tak mau tengok tuan, tapi terpaksa tengok kan. Depan mata dia pakai tudung bidang 40. Bidang 40 ni tuan-tuan kecil. Bila tuan-tuan pakai kan, dia badan besar, pakai tudung bidang kecil. Bila dia buat kerja ni, nampak ni tayar spare berlepak-lepak ni di sini ni, berlepak-lepak tuan-tuan sekalian. Malu tak kalau orang tengok isteri kita? Malu. Sebab itu bini kita untuk kita, biar kita saja yang menatap kecantikan tubuh isteri kita. Jangan bagi orang lain tengok. Jangan bagi abang ipar kita tengok. Jangan bagi orang lain yang tidak ada kena-mengena dengan isteri kita tengok. Kerana isteri kita untuk kita tuan-tuan. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Golongan yang kedua, Nabi SAW Nabi sebut dalam hadis ni, iaitu golongan yang Nabi kata golongan pemerintah yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi, yang digunakan untuk memukul orang. Tuan-tuan, yang ni Nabi sebut berkaitan dengan pemerintah yang ada kuasa, yang menggunakan kuasa untuk memberi tekanan kepada orang bawah. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa tuan-tuan? Sab'atun yuzilluhumullahu fi zilli yawma la zilla illa zilluh. Nabi kata 7 golongan yang mendapat naungan di hari mahsyar kelak. Siapa dia tuan-tuan? Khutbah Jumaat 2 minggu sudah, tak silap saya cerita berkaitan dengan hadis ni. Para hadirin, tuan-tuan, yang pertama sekali Nabi kata al-imamul adil, pemimpin yang adil. Bermaksud pemimpin yang adil yang duduk di atas dunia, dia confirm akan menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kita nak duduk dalam syurga Allah, kalau orang lantik kita sebagai pemimpin, kita merupakan satu orang yang memegang jawatan yang besar, maka kena jaga-jaga. Jangan kita memberi tekanan sehingga tekanan itu mendatangkan kemudaratan kepada orang bawah. Tuan-tuan, lah ni ada jawatan boleh sembang kemas. Kalau tak ada jawatan tuan-tuan, orang tak heran pun. Kalau kita polis tuan-tuan, bangga dengan paku yang ada di baju, bangga dengan keris yang bersilang di baju. Kalau kita bekerja sebagai seorang guru, bangga dengan jawatan pengetua, bangga dengan jawatan guru besar. Tuan-tuan, esok kita pencen, orang pandang tak guru besar tu? Orang tak pandang tak? Kalau sembang kemas tuan-tuan, CEO, ya, waktu ada jawatan kemas, manager, kemas manager. Tapi para hadirin sekalian, bila kita tidak lagi memegang jawatan tu, apa ada?
Manusia tak ada apa pun. Sebab itu para hadirin yang dirahmati Allah, bila kita bertindak sebagai seorang pemerintah, tindaklah dengan tindakan yang adil. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Allah kata apa? Bila mana kalian berhukum di kalangan manusia, maka berhukumlah dengan hukuman yang adil. Jangan kerana dia ni cantik, kita bagi dia lebih. Jangan kerana kita jawatan besar yang datang minta cuti tu, tuan-tuan, dia ni orang cantik sikit, kita perasan dia ni, bila kita tengok rasa senang, kita bagi cuti. Datang satu orang, tuan-tuan, yang dia ni kulit gelap sikit, tak apa-apa nak cantik, kita kata kejarlah, saya tak luluskan cuti. Bila kita ambil balik pertimbangan, kita tengok kenapa aku tak luluskan cuti si fulan ini. Di antara faktornya kerana dia ni tak berapa dekat di hati kita. Sedangkan tuan-tuan, keadilan itu di mana kita letak sebagai seorang pemimpin? Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Allah bagi kepada kita jawatan untuk memerintah, maka jawatan itu jangan kita lupa untuk menjadikan sebagai satu orang yang dekat dengan orang bawah. Lah ni tuan-tuan, orang tak kira dah. Orang nak jawatan yang kau berikan kepada kamu, apa manfaat yang kami dapat? Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, daripada jawatan sekecil-kecil jawatan sehingga sebesar-besar jawatan. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pegang jawatan, jangan kita lupa dengar rintihan-rintihan, kita dengar keluhan orang bawah, pendapat orang-orang bawahan. Supaya apa tuan-tuan? Dengan jawatan itu akan menjadikan kita berlaku adil. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tak boleh berlaku adil, kalau kita tidak boleh mendengari pendapat orang bawah, kita siapa? Nabi SAW dalam peperangan Khandaq, ketika mana para sahabat tuan-tuan tengah bermesyuarat bagaimana nak menangani, nak melawan pihak musuh. Sahabat ni cakap macam ni, sahabat ni cakap macam ni. Lalu datang satu orang sahabat, Salman Al-Farisi, mengeluarkan satu statement, ya Rasulullah, ku berikan cadangan kepada kamu. Apa kata? Kata kita galikan parit. Tuan-tuan, cadangan ni siapa bagi? Sahabat Nabi. Sedangkan tuan-tuan, kalau ikut jawatan Nabi, besar ataupun tidak? Besar. Tetapi tuan-tuan, Nabi juga boleh mendengar pendapat orang bawah. Kalau kita tuan-tuan setakat pegang jawatan pengetua, pegang jawatan pengarah, tak boleh dengar orang bawah, maka siapa kita tuan-tuan? Kadang-kadang tuan-tuan, apabila orang memegang jawatan itu menjadikan, orang kata tuan-tuan, pegang jawatan pengarah, orang panggil kerusi keramat. Dulu masa dia duduk kerja dengan kita, dia tak macam tu. Tetapi bila dia dapat jawatan tuan-tuan, dia duduk di kerusi yang sama, yang penuh duduk oleh bos kita yang dulu, dia duduk tu, dia jadi lain macam. Jawatan tu tuan-tuan, dia jadi lain macam. Kenapa tuan-tuan? Inilah yang saya sebut takwa. Inilah yang saya sebut takwa. Para hadirin sekalian, sebab itu berapa ramai di kalangan orang yang berjawatan, apabila dia bertutur tuan-tuan merendahkan orang bawahan dia cakap lebih kurang lah. Tuan-tuan, saya pernah tengok depan mata, dia panggil orang lebih kurang lah. Dia panggil, dia cakap lebih kurang lah tuan-tuan. Jawatan besar. Apa pandangan orang-orang bawah? Hadirin yang dimuliakan Allah, orang tengok, kalau sebagai imam, tuan-tuan, kita ada tak puas hati dengan imam. Benda yang pertama, kalau tuan-tuan tak puas hati, tuan-tuan nak cakap, cari jalan yang sesuai, yang tak ada orang, yang kita dengan dia saja nak pancing, nak cakap dekat imam ni. Jangan kita tuan-tuan, kerana kita jawatan besar, pengurus Felda sebagai contoh, pengarah Felda sebagai contoh, kita cakap lebih kurang lah. Tuan-tuan, berapa ramai hari ni yang tidak ada kelembutan dalam pertuturan. Bahkan kadang-kadang tuan-tuan, sambil duduk makan dengan kawan-kawan, dia rendah kawan ni, dia jawatan besar, donation banyak, duit banyak, tuan-tuan, sembang kemah. Tuan-tuan, pergilah mana-mana tempat, mesti ada orang macam ni. Bahkan tuan-tuan, kadang-kadang apabila dia bercakap, tuan-tuan, terluka hati si pula ni. Dia jenis slow, jenis orang cakap pun buat muka sengal gitu.
Muka tak kisah pun, orang balun dia pun tak apa, orang kutuk dia pun tak apa, orang kata macam-macam, dia relax. Para hadirin sekalian, kalau dia balik rumah, dia tak puas hati dengan kita, lalu dia berdoa jaga-jaga. Apabila doa tuan-tuan disebut sebagai siha min lail, panahan malam, maka ketahuilah apabila berlaku satu-satu benda kepada kita, maka kita kena musibah. Boleh jadi ada benda yang kita bercakap sehingga menjadikan orang itu terluka, lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita pegang jawatan, jangan bawa emosi pergi ke tempat kerja. Ya, semalam bergaduh dengan bini. Bila kita pergi kerja tuan-tuan, rationalkan kepala otak kita. Jangan kerana kita stres, akhirnya kita memberi tekanan kepada orang bawah. Inilah yang disebut jawatan yang apabila ada saja kepada seseorang itu, dia menggunakan sewenang-wenangnya, memberi tekanan sehebat-hebatnya. Kalau dia jawatan sebagai Perdana Menteri, dia tak heran pun. Yang penting dia kaya, yang penting anak bini kaya, yang penting kroni kaya. Kalau anak-anak orang miskin, kalau di kalangan orang-orang pendatang tuan-tuan, di kalangan orang-orang yang susah-susah, dia pandang dengan pandangan apa tuan-tuan? Pandangan tak ada langsung perasaan ihsan. Walaupun waktu berhadapan dengan kalangan masyarakat tuan-tuan, rasmikan sekian. Bahkan bila dia turun sembang, okey, peruntukan ni sekian. Bila dia masuk dalam kereta tuan-tuan, tutup pintu kereta, gedegam tutup, suka hatilah. Dia tutup pintu kereta. Tadi dia sebut macam-macam tuan-tuan. Bila dia ada jawatan, tegang tutup pintu sambil duduk jalan. Lepas tu orang tuntut, Datuk ingat tak, Datuk ada cakap macam ni. Saya tak pernah cakap. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jaga-jaga. Sebab kelak Nabi SAW sebut dalam hadis Nabi, apabila pada ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia ini akan digulungkan tuan-tuan, pada ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbicara, limanil mulkil yaum, siapa yang lebih berkuasa, kerajaan mana yang lebih berkuasa pada ketika ini. Bila semua dunia ni dibinasakan, kita semua mati tuan-tuan, malaikat semua mati, pada ketika itu Allah dengan kuasa zat Allah akan sebut limanil mulkil yaum, mana kerajaan yang lebih berkuasa, mana kerajaan Donald Trump, mana kerajaan yang pernah memerintah dengan kayanya bahkan melakukan kezaliman, limanil mulkil yaum, siapa yang lebih berkuasa pada ketika ini. Lalu kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahil wahidil qahhar, inilah kerajaan Allah yang gagah lagi maha perkasa. Tak ada siapa lah tuan-tuan sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, mudah-mudahan kita tidak tergolong dua golongan ini yang Nabi sebut, iaitu golongan yang pertama, wanita yang berpakaian tetapi pakaian yang bertelanjang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua iaitu golongan pemerintah, memerintah dengan sesuka hati sehingga menindas orang bawah. Hadirin yang dimuliakan, Allah jaga kita, Allah pelihara kita, jauhkan kita daripada musibah ini dalam kehidupan kita. Cukup sekadar itu yang baik daripada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.